Ya, saudara, situasi semasa COVID-19 dalam negara akan diperjelas Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah petang ini secara dalam talian. Kita ikuti sesi penjelasan beliau yang disiarkan serentak di laman Facebook Kementerian Kesihatan KKM. Saksikan. Adalah warga negara Malaysia dan 27 kes adalah bukan warga negara. Daripada 688 kes tersebut, juga dimaklumkan sekali lagi bahawa terdapat 394 kes adalah merupakan kes yang dikesan daripada kluster tembok, iaitu di penjara di Kedah, iaitu meliputi 57% daripada jumlah keseluruhan kes pada hari ini. Kesemua kes positif dalam kluster tembok yang merupakan kluster terasing di dalam kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan secara pentadbiran dan di dalam penjara. Ini bermakna mereka terasing daripada komuniti. Perincian kes penularan COVID-19 dalam negara adalah seperti berikut. Di negeri Sabah, 219 kes telah dilaporkan. 120 kes saringan bergejala yang melibatkan 117 warga negara dan 3 bukan warga negara. 3 kes saringan komuniti yang melibatkan warga negara. 30 kes daripada saringan kluster bangau-bangau yang melibatkan 10 warga negara dan 20 bukan warga negara. 19 kes daripada kluster baru iaitu kluster ramai-ramai yang melibatkan warga negara. 5 kes saringan kontak rapat kes positif COVID-19 yang melibatkan warga negara. 5 kes saringan petugas kesihatan yang melibatkan warga negara. 4 kes saringan masuk kerja yang melibatkan warga negara. Di negeri Kedah, 397 kes telah dilaporkan pada hari ini, di mana 394 kes daripada kluster tembok yang melibatkan 391 warga negara dan 3 bukan warga negara. 3 kes daripada kluster Bah Sentok yang melibatkan warga negara di Universiti Utara Malaysia. Di negeri Selangor, 38 kes telah dilaporkan. 17 kes saringan pulang daripada kawasan berisiko iaitu di Sabah yang melibatkan warga negara. 11 kes daripada kluster Jalan Meru yang melibatkan warga negara, 9 kes saringan kontak rapat kepada kes positif COVID-19 yang melibatkan 8 warga negara dan 1 bukan warga negara, dan 1 kes daripada kluster Embun yang melibatkan warga negara. Di negeri Perak pula, 8 kes telah dikesan. 7 kes daripada kluster baru iaitu kluster Batu yang melibatkan warga negara dan 1 kes saringan pulang daripada Sabah yang melibatkan warga negara. Di negeri Sembilan, 7 kes saringan telah dikesan iaitu pulang dari Sabah yang melibatkan warga negara. Di negeri Johor, 6 kes telah dilaporkan melibatkan 3 kes saringan pulang dari kawasan berisiko iaitu di Sabah melibatkan warga negara dan 3 kes daripada kluster Jalan Meru yang melibatkan warga negara. Di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 4 kes telah dilaporkan. 1 kes saringan pulang dari Sabah yang melibatkan warga negara. 1 kes daripada kluster Jalan Meru yang melibatkan warga negara. 1 kes saringan pra-pembedahan yang melibatkan warga negara dan 1 kes saringan kontak rapat kepada kes positif COVID-19 yang melibatkan warga negara. Di negeri Sarawak, 3 kes dikesan. 1 kes saringan pulang dari Sabah yang melibatkan warga negara. 1 kes saringan pintu masuk domestik dari Semenanjung Malaysia yang melibatkan warga negara dan 1 kes saringan kontak rapat kepada kes positif COVID-19 yang melibatkan warga negara. Di Pulau Pinang, 3 kes dilaporkan, 1 kes saringan pulang daripada Sabah yang melibatkan warga negara, 1 kes severe acute respiratory illness yang melibatkan warga negara dan 1 kes saringan kematian yang melibatkan warga negara. Di Terengganu, 1 kes saringan pulang dari Sabah telah dilaporkan yang melibatkan warga negara. Di wilayah Persekutuan Putrajaya, 1 kes daripada kluster Selasih yang melibatkan warga negara. Di wilayah Persekutuan Labuan, 1 kes saringan pulang dari Sabah yang melibatkan warga negara. Sehingga kini terdapat 31 kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di unit rawatan rapi di mana 8 kes memerlukan bantuan pernafasan.
Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, duka cita dimaklumkan bahawa terdapat pertambahan 4 kes kematian berkaitan COVID-19 pada hari ini. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah 141 kes bersamaan dengan 1.04% daripada jumlah keseluruhan kes. Kes kematian ke-138 iaitu kes 11,154 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 60 tahun. Kes telah dimasukkan ke Hospital Duchess of Kent, Sandakan pada 25 September 2020. Saringan COVID-19 didapati positif pada 26 September 2020. Keadaan kes didapati merosot dan disahkan meninggal dunia pada 4 Oktober 2020 jam 6.50 pagi. Kes kedua kematian ialah kes kematian ke-139 iaitu kes 12,431 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 60 tahun. Kes mendapat rawatan di Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Sempurna pada 1 September 2020. Saringan COVID-19 didapati positif pada 30 September 2020. Beliau disahkan meninggal dunia pada 4 Oktober 2020 jam 5.05 pagi. Kes kematian ketiga iaitu kes 140 iaitu kes 12,432 merupakan bayi lelaki warga negara Malaysia berumur 1 tahun. Kes dibawa mendapatkan rawatan di Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Sempurna pada 1 Oktober 2020. Keadaan kesihatan kes didapati merosot dan memerlukan bantuan pernafasan. Saringan COVID-19 didapati positif pada 5 Oktober 2020. Kes disahkan meninggal dunia pada 5 Oktober 2020 jam 4.25 petang. Kes kematian yang keempat iaitu kes 141, kes ke-13,067 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 85 tahun. Kes mempunyai latar belakang penyakit darah tinggi dan penyakit kesihatan mental. Kes ditemui tidak sedar diri pada 5 September 2020 jam 7 pagi dan terus dibawa ke Hospital Pulau Pinang. Kes didapati tidak bernafas di Hospital Pulau Pinang dan disahkan meninggal dunia pada 5 September 2020 jam 7.50 pagi. Saringan COVID-19 dikesan positif. Kementerian Kesihatan mengucapkan takziah kepada semua ahli keluarga mereka. 2 kluster baru telah dilaporkan hari ini. Kementerian ini memaklumkan bahawa 2 kluster tersebut telah dikenal pasti pada hari ini iaitu di Perak 1 kluster dan di Sabah 1 kluster. Kluster Batu Perak, kluster baru ini telah dikenal pasti di Taiping Perak. Kluster ini dikenal pasti hasil saringan di kalangan kaki tangan dan ahli keluarga sebuah kem tahanan. Hasil saringan ini mendapati sebanyak 7 kes dikesan positif COVID-19 pada 5 Oktober 2020 dan mereka semua telah dimasukkan ke Hospital Raja Permaisuri Bainun Perak. Sehingga 6 Oktober 2020, 12.30 hari, sejumlah 860 individu telah disaring. Keputusan saringan adalah seperti berikut. 7 kes dikesan positif COVID-19, 182 individu dikesan negatif dan 671 individu masih menunggu keputusan. Jumlah jangkitan masih dalam siasatan. Kluster yang kedua ialah kluster ramai-ramai Sabah. Kluster baru ini telah dikenal pasti di Sandakan, Sabah. Kes indeks kluster ini iaitu kes 12,161 merupakan seorang pemandu bas dan mengalami gejala sakit tekak dan demam bermula 27 September 2020. Kes dikesan positif COVID-19 pada 3 Oktober 2020 dan telah dimasukkan ke Hospital Duchess of Kent, Sandakan. Susulan itu, saringan kontak rapat telah dijalankan pada 19 lagi kes positif COVID-19 dikenal pasti. Kesemua kes positif ini melibatkan warga negara Malaysia. Mereka juga telah dimasukkan ke Hospital Duchess of Kent, Sandakan, Sabah untuk pengasingan dan rawatan. Sehingga 6 Oktober 2020, 12.30 hari, sejumlah 166
individu telah pun disaring. Keputusan saringan adalah seperti berikut. 20 dikesan positif COVID-19 dan 148 individu masih menunggu keputusan. Punca jangkitan masih dalam siasatan. Selain daripada 2 kluster di atas, terdapat 7 kluster aktif lain yang mempunyai kes positif COVID-19 pada hari ini. Kluster tembok iaitu 394 kes baru, kluster bangau-bangau 30 kes baru, kluster Jalan Meru 15 kes baru, kluster Bah Sintok 3 kes baru, kluster Benteng Pelabuhan Kelang 2 kes baru, kluster Selasih 1 kes baru, kluster Embun 1 kes baru. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan bahawa sehingga 6 Oktober 2020, jumlah katil yang disediakan bagi merawat pesakit COVID-19 adalah sejumlah 6,759 katil, di mana 2,820 katil di Hospital Kementerian Kesihatan dan 3,975 katil di pusat kuarantin dan berisiko rendah. Kadar penggunaan katil bagi kedua-dua fasilitis ini adalah sebanyak 36% dan 29% di seluruh negara. Bagi jumlah katil ICU, sebanyak 437 buah katil telah dikhususkan bagi pesakit COVID dengan kadar penggunaan sebanyak 6%. Sebanyak 1,505 buah alat mesin pernafasan juga telah disediakan di Hospital Kementerian Kesihatan dengan kadar penggunaan sebanyak 37% bagi seluruh negara. Ini termasuk penggunaan bagi pesakit bukan COVID. Khusus bagi negeri Sabah pula, terdapat 6 hospital berpakar yang merawat pesakit COVID-19, iaitu Hospital Queen Elizabeth, Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah, Hospital Tawau, Hospital Lahad Datu, Hospital Duchess of Kent Sandakan, Hospital Keningau. Bagi menampung peningkatan kes COVID-19, ward-ward tambahan telah dibuka bagi hospital-hospital ini, iaitu bagi Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu, bangunan kompleks Sukan Likas, bagi Hospital Tawau, bangunan kompleks Sukan Tawau, Dewan Arena Tawau, kompleks Penjara Tawau dan bangunan Institut Latihan Kementerian Kesihatan, bagi Hospital Lahad Datu, Dewan Tun Haji Mustafa dan bagi Hospital Duchess of Kent Sandakan, Dewan Rafflesia, iaitu PPR Batu Putih. PPR Bubur Ria juga telah dibuka bagi menempatkan kes-kes COVID-19 di daerah sempurna dan asrama sekolah menengah agama untuk kes-kes daerah kunar. Kapasiti katil bagi 6 hospital Kementerian Kesihatan dan 10 pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah adalah sebanyak 710 buah katil dan 1,886 buah katil. Sehingga 6 Oktober 2020, kadar penggunaan katil adalah sebanyak 75% di Hospital Kementerian Kesihatan dan 35% di PKRC. Bagi perkhidmatan rawatan rapi pula, Sabah mempunyai 72 katil yang dikhususkan bagi merawat pesakit COVID-19 yang kritikal dan kadar penggunaan adalah sebanyak 38%. Kementerian Kesihatan telah dan sedang mengatur pasukan bantuan yang terdiri daripada pakar perubatan, pegawai perubatan, penolong pegawai perubatan, jururawat terlatih untuk membantu petugas kesihatan Jabatan Kesihatan Sabah mengendalikan ward tambahan ini. Begitu juga kementerian telah menghantar aset perubatan tambahan untuk kegunaan hospital-hospital di negeri Sabah. Sebagai langkah kesiapsiagaan dan peningkatan kapasiti makmal di Malaysia, terdapat 60 makmal di Malaysia yang boleh menjalankan ujian RT-PCR, iaitu 18 hospital di Kementerian Kesihatan, 1 makmal kesihatan awam kebangsaan dan 4 makmal kesihatan awam, 1 institut penyidikan perubatan, 2 buah makmal angkatan tentera dan sebuah makmal Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, serta 13 makmal universiti dan 20 makmal swasta. Secara keseluruhan, jumlah kapasiti ujian harian makmal sampel COVID-19 di seluruh Malaysia adalah sebanyak 41,354 ujian seharian.
Ujian RT-PCR telah mula dilakukan di Institut Pendidikan Perubatan dengan kapasiti hanya 30 ujian seharian dan seterusnya diperluaskan ke makmal kesihatan awam kebangsaan iaitu 500 ujian seharian dan makmal kesihatan awam Johor 200 ujian seharian pada bulan Januari. Manakala untuk negeri Sabah, jumlah kapasiti ujian harian makmal sampel COVID-19 di seluruh Sabah adalah 2,500 ujian seharian. Untuk plan jangka panjang dan jangka masa terdekat, Kementerian sedang mengubahsuaikan dan mengusahakan satu makmal modular di Tawau sementara menunggu pembangunan satu makmal molekular yang tetap di Hospital Tawau. Gene Expert merupakan point of care testing untuk menjalankan ujian COVID-19 telah diperolehi oleh Kementerian dan ditempatkan di beberapa hospital di Sabah. Kaset Gene Expert COVID-19 telah diperolehi oleh Kementerian daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan akan diagihkan kepada Hospital Queen Elizabeth, Hospital Sandakan, Hospital Tawau dan Hospital Labuan dalam masa terdekat. Setakat 5 Oktober 2020, Kementerian masih mempunyai RTK antigen sebanyak 200,074 ujian dengan ujian semasa penggunaan sebanyak 3,000 ujian seharian. Pada hari ini, sebanyak 15,000 RTK antigen telah selamat dihantar ke negeri Sabah untuk membantu dalam meningkatkan kapasiti saringan kes di negeri Sabah. Usaha ini adalah kerjasama di antara Kementerian Kesihatan dan Angkatan Tentera Malaysia melalui Mercy Flight. Kementerian ingin menasihatkan orang ramai agar terus patuhi saranan serta nasihat-nasihat Kementerian yang sering ditekankan. Jadikan nasihat ini sebagai satu kebiasaan baru dalam kehidupan seharian. Elakkan 3C dan 3S iaitu elakkan kawasan sesak dan crowded places, elakkan kawasan yang sempit, confined spaces dan elak sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat, close conversation. Amalkan 3W iaitu mencuci tangan dengan air dan sabun, memakai alat penutup muka face mask di tempat awam yang telah diwajibkan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara mulai 1 Ogos 2020 atau jika bergejala. Dan WARN iaitu amaran dari Kementerian Kesihatan yang lebih berkonsep peringatan seperti elak bersalaman, amalkan etika batuk dan bersin yang betul, dapatkan rawatan segera jika bergejala, duduk di rumah dan elakkan kunjung-mengunjung. Lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh. Patuhilah kepada SOP sebagai norma baru, iaitu S syarat-syarat seperti yang ditetapkan ditetapkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Orang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas perlu dilindungi. Manakala mereka yang tidak bergejala dan mereka yang bergejala dikehendaki segera menjalani pemeriksaan. Penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter diamalkan pada setiap masa. Kementerian akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara dan juga di luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini mengenainya. Kementerian akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan sewajarnya dilaksanakan secara berterusan. Dimaklumkan laporan penggembara dan pemastautin tetap Malaysia yang positif COVID-19. Pada hari ini jumlah kes yang dikesan positif adalah 1,093 kes. Pada hari ini ada pertambahan 3 kes. Dan seterusnya dimaklumkan jumlah saringan untuk bukan warga negara setakat 6 Oktober 2020 adalah sejumlah 82,076 individu. Jumlah kes yang positif adalah 3,587 dan melibatkan 388 masih mendapat rawatan di hospital dan diasingkan. Dan tiada kes dirawat di ICU, jumlah kematian kekal 8 kes iaitu 0.5%. Dimaklumkan kluster depo tahanan immigration, kelima-lima kluster depo tahanan tiada pertambahan kes dan telah pun tamat pemantauan. Seterusnya dimaklumkan kluster COVID-19 yang aktif di Malaysia. Setakat ini ada 140 kluster yang telah direkodkan. 101 telah pun tamat pemantauan
39 kluster masih aktif melibatkan 2 kluster yang baru pada hari ini iaitu kluster ramai-ramai Sabah dan kluster Batu di Perak. Untuk kluster tembok ada pertambahan 394 kes menjadikan jumlah keseluruhan 1047 kes. Jumlah yang telah disaring ialah 4,945 kes dan 5 kes masih dirawat di ICU. Kluster Bangau-Bangau ada pertambahan 30 kes menjadikan jumlah keseluruhan 429 kes. Jumlah yang disaring ialah 836 dan seorang masih dirawat di ICU. Kluster yang baru iaitu ramai-ramai di Sandakan Sabah ada pertambahan 19 kes menjadikan jumlah keseluruhan 20 kes dan jumlah yang telah disaring ialah 166. Untuk kluster Meru pula ada pertambahan 15 kes menjadikan jumlah keseluruhan 63 kes. Jumlah yang telah disaring ialah 451. Untuk kluster yang baru Batu di Taiping Perak ada pertambahan 7 kes dan jumlah keseluruhan 7 kes, jumlah yang disaring 860 individu. Untuk kluster Bah Sintok di Kumbang Pasu Kedah ada pertambahan 3 kes menjadikan jumlah keseluruhan 15 kes dan jumlah yang telah disaring adalah 380 kes. Untuk kluster Benteng Pelabuhan Kelang, ada pertambahan 2 kes menjadikan jumlah keseluruhan 13 kes dan jumlah yang telah disaring adalah 153 kes. Untuk kluster Selasih ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah 10 kes dan jumlah yang telah disaring 147 kes. Untuk kluster Embun, ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah 10 kes dan 140 individu telah disaring. Next. Untuk kluster Benteng Lahad Datu, hari ini tiada pertambahan kes dan jumlah keseluruhan ialah 951 kes. Dan kita telah berjaya menjalankan saringan untuk 14,087 individu. Dan untuk kluster laut juga di Kunak Sabah tiada pertambahan kes dan jumlah keseluruhan ialah 102 kes dan jumlah yang telah disaring 585. Untuk kluster sungai di Kedah dan Perlis, tiada pertambahan kes, jumlah kes adalah 101 dan kita telah berjaya menjalankan saringan 25,406 individu. Untuk kluster Tawar, tiada pertambahan kes, jumlah kes kekal 92, kita telah berjaya menjalankan saringan 18,272 individu. Untuk kluster pulau di Kunak dan Sempurna, tiada pertambahan kes, jumlah keseluruhan kes yang 50, kita berjaya menyaring 1,018 individu. Untuk kluster Selamat di Sempurna Sabah, tiada pertambahan kes, jumlah kekal 25, jumlah yang telah disaring 327. Untuk kluster Bakau di Sempurna Sabah, tiada pertambahan kes, kekal 18, jumlah yang disaring ialah 182. Untuk kluster Seri Anggerit Selangor tiada pertambahan kes, kekal 17 dan jumlah yang telah disaring 80. Untuk kluster Telaga